Baik, kita kembali berbincang dan juga dapat mengerah fikrah untuk hari ini untuk melihat bagaimana potensi yang berada di sekitar kita termasuk e-dagang, penyertaan rakyat Malaysia untuk membangunkan ekonomi negara. Dan kita akan bersama untuk berbincang tentang isu ini dan juga bagaimana potensinya bersama dengan Datuk Lokman Hakim Ali sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Dan juga Datuk Iskandar Mizal Mahmud sebagai Pengarah Urusan Kumpulan Media Pilihan Berhad. Terima kasih. Baik, kalau melihat kepada laporan kepada IDC yang dikeluarkan, Malaysia di ranking yang ketiga dalam rantau Asia Pasifik di belakang Korea dan Singapura. Jadi satu indikator yang sangat penting bahawa kita ada potensi yang cukup luas untuk memperluaskan e-dagang ini. Bagaimana Datuk melihat ada potensi yang cukup luas untuk menyumbang kepada ekonomi negara? Silakan. Terima kasih Fitri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Media Prima dan TV3 kerana menjemput pihak MITI untuk bersama-sama berkongsi sedikit maklumat dan informasi berkaitan dengan e-dagang. Yang pertamanya, kalau kita lihat prestasi e-dagang, Tuan Fitri mengatakan bahawa kita di tangga ketiga di dalam senarai IDC. Sebenarnya tidak menjadi satu, orang kata, surprise ataupun kejutan kerana e-dagang ni telah sangat aktif permulaannya di Malaysia. Kalau kita lihat pada statistik sahaja, pada 2019 peningkatan pada e-dagang di Malaysia ini atau aktiviti e-dagang di Malaysia adalah hampir 4 kali ganda, iaitu kini telah mencapai hampir 120 bilion ringgit berbanding dengan 8 tahun dahulu. Maksudnya sentiasa kita ada peningkatan dan kesedaran di pelbagai pihak mengenai pentingnya e-dagang ini kepada kehidupan perniagaan dan juga kehidupan rakyat biasa di Malaysia. Dan saya bagi penekanan khususnya kalau kita lihat PKP pada baru-baru ini, akibat daripada COVID-19 dan kerajaan telah melaksanakan satu tindakan yang mana terpaksa mengenakan PKP, kita lihat bahawa banyak operasi syarikat yang terjejas kerana kita bersetuju untuk hanya melaksanakan atau memberi kebenaran beroperasi kepada syarikat yang esensial dan kritikal pada ketika itu. Jadi selama 4 atau 8 minggu yang pertama tersebut, kita lihat banyak khususnya syarikat-syarikat kecil, sederhana dan mikro yang terjejas kerana tidak dapat melaksanakan operasi mereka. Walau bagaimanapun, kita lihat alternatif yang telah dilaksanakan. Maksudnya ramai syarikat yang melihatkan bahawa kalau minggu pertama, minggu kedua itu mungkin boleh bertahan lagi. Tapi selepas 2 minggu tu, mereka lihat bahawa aliran tunai perniagaan terjejas. Jadi bagaimana satu cara untuk mereka meneruskan tanpa berada di perniagaan secara fizikal? Dan jawapannya adalah kepada e-dagang. Malahan kalau kita tengok pada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, pada bulan Mei peningkatan penggunaan atau aktiviti e-dagang meningkat 40% berbanding kepada sebelum COVID tersebutlah ataupun pelaksanaan PKP tersebut. Maka saya rasa di sini memberi satu message yang jelas bahawa the next move ataupun keperluan yang seterusnya untuk perniagaan menjadi sustainable dan mampan adalah menggunakan teknologi, dan ini adalah e-dagang. Dan saya rasa sekarang ini kita bolehlah melihat dan perniagaan bolehlah melihat bahawa teknologi itu melalui e-dagang itu bukanlah satu lagi pilihan, tetapi adalah keperluan kepada sustainability atau kemampanan sesuatu perniagaan. Tadi disebutkan tentang next move itu juga yang dilakukan oleh Media Prima, Datuk. Maksudnya ada keperluan untuk memasuki segmen e-dagang ini. Macam mana penyertaan kita? Seperti yang dikatakan oleh Datuk Lokman tadi, jika dilihat daripada sudut keperluan, kita telah memulakan menceburi diri di dalam bidang bukan sahaja dari e-commerce tetapi juga digital. Daripada 2016 kita telah memulakan e-commerce, 2017 kita telah membeli sebuah syarikat digital, dan daripada saat itu kita telah memperkembangkan lagi usaha-usaha kita untuk lebih cenderung kepada bidang
e-commerce serta juga digital. Kerana sebagai sebuah syarikat media yang bersepadu seperti kita, walaupun Media Prima ni adalah salah sebuah daripada ataupun sebuah syarikat media bersepadu yang terbesar di Malaysia. Tetapi jika dilihatkan daripada kekuatan kami sebagai sebuah syarikat media, itu adalah kandungan-kandungannya ada. Tetapi bila kita lihatkan daripada sudut penyampaiannya, pelbagai penyampaian, modaliti penyampaiannya ada. Dan lebih-lebih lagi sekarang daripada digital, pelantar-pelantar digital. Jadi bila dilihatkan daripada pendekatan yang kami telah ambil, kami tahu sebagai sebuah syarikat media, penceritaan sedia ada. Tetapi dari sudut penyampaian, modaliti penyampaian, pelbagai. Dan juga beberapa tahun kebelakangan ini, jika dilihatkan daripada pendapatan pengiklanan, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, melihatkan penurunan. Di mana pengiklanan tu daripada pelantar-pelantar tradisional telah berpindah kepada digital. Jadi kami mengambil keputusan pada masa itu untuk menceburi dalam bidang ini. Alhamdulillah, dalam masa 3 dan 4 tahun sekarang ni, kita telah melihatkan peningkatan yang begitu mendadak. Yang satu positif, perkembangan positif adalah pada tahun ini adalah tahun pertama di mana kita dapat lihatkan pendapatan syarikat, pendapatan kumpulan akan mencecah 30 sehingga 35% daripada sumber pendapatan keseluruhan. Dan juga insya-Allah pada tahun ini juga kita dapat melihatkan daripada bottom line insya-Allah bukan sahaja pendapatan tetapi insya-Allah ada keuntungan juga daripada inisiatif-inisiatif. Jadi berbalik kepada kesimpulannya ini bukan lagi satu pendekatan yang kita harus lihat dengan secara tepi saja, tapi ini menjadi satu kenyataan yang kita harus embrace. Satu perkara yang kita terpaksa laksanakan. Di samping dibantu oleh keupayaan multi platform dapat mencapai audiens yang lebih luas lagi. Okey. Baik, pasti tadi disebutkan tentang keperluan dan juga mungkin satu yang amat penting dalam ini, apa mungkin penyediaan ekosistem yang baik oleh pihak MITI sendiri. Mungkin kadang-kadang ada pihak yang ingin menyertai tapi mungkin tidak kurang dari segi insentif yang diperlukan. Mungkin dana awal untuk terlibat dalam pendigitalan ini. Terima kasih Fitri. Kalau daripada segi aspek insentif, saya rasa bagi pihak kerajaan terdapat lebih daripada 37 kementerian dan agensi yang terlibat dalam membentuk dan juga merakyatkan juga pendigitalan di dalam negara kita. Maka selepas isu COVID ini berlaku dan kerajaan melihat bahawa ada sangat keperluannya itu bagi meningkatkan lagi aspek-aspek pendigitalan yang dapat memberi kepada ruang-ruang meningkatkan e-commerce atau e-dagang ini di bawah prihatin dan penjana lebih daripada 700 juta ringgit yang telah dialokatkan ataupun telah disediakan oleh kerajaan melalui pelbagai insentif untuk membantu pelbagai lapisan rakyat termasuk perniagaan dalam membolehkan mereka untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam e-dagang ini ataupun membolehkan mereka untuk menceburi dalam aspek e-dagang ini. Dan bagi mereka yang telah mempunyai ruang untuk menceburi, kerajaan juga menyediakan pelbagai program latihan, sama ada latihan untuk syarikat mengenal pasti di manakah bisnes model yang sesuai di dalam e-dagang, bagaimana untuk target audience ataupun target mereka, pasaran mereka sama dalam negara ataupun luar negara. Dan sebagai contohnya di bawah kementerian sendiri, di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kita ada Matrade di mana ia menyediakan satu program dipanggil e-trade. Dan ia adalah untuk membantu pihak PKS yang layak untuk menerima insentif sebanyak lebih kurang RM5,000 bagi menampung kos-kos penyertaan mereka di dalam platform-platform e-dagang secara maya, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Itu di bawah MITI.
Juga kita menyediakan satu program di bawah SIRIM. Misal SIRIM adalah salah satu agensi di bawah kementerian yang menyediakan satu program SIRIM Fraunhofer yang mana ia membantu syarikat-syarikat khususnya syarikat PKS untuk melihat apakah bentuk jenis teknologi yang boleh mereka gunakan atau mereka upgradekan daripada yang sedia ada untuk mengambil kesempatan ruang memperkasakan e-dagang mereka atau platform e-dagang mereka. Ya. Jadi sebagai pihak swasta Datuk, pasti ada kesediaan untuk melangkah ke arah itu dalam konteks prasarana dan juga mungkin dapat mengubah pelbagai strategi perniagaan. Apa perspektif pandangan dari pihak swasta? Contoh. Dari pihak swasta, jadi dari pihak media prima, kita melihatkan daripada kesediaan sesebuah syarikat itu. Kami juga lihat rakan-rakan saya yang di syarikat-syarikat lain apabila bertemu pada masa ini, apa yang dinyatakan adalah ini bukan sahaja lagi sesuatu yang harus diteliti untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, tetapi adalah satu perkara yang harus dan mesti dilaksanakan pada hari ini. Okay. Daripada sudut ekosistem dan apa keperluan yang sedia ada, saya rasa pada masa ini dengan kesedaran bahawa perkara-perkara sebegini ini, pendigitalan dan e-commerce adalah satu kemestian. Jadi bukan lagi dilihat daripada sudut bagaimanakah kita hendak melaksanakan ini, apakah bantuan yang diperlukan oleh kerajaan. Tetapi saya rasa pada masa ini rata-rata syarikat-syarikat swasta mengambil langkah yang lebih proaktif, di mana mereka mengatakan walaupun ada bantuan daripada kerajaan tetapi kita harus mengambil langkah proaktif kita sendiri untuk melaksanakan perkara-perkara ini, kerana pada saya rasakan ini adalah satu yang bukan saja lagi impian, tetapi ini adalah satu kenyataan. Jika kami sebagai syarikat-syarikat swasta tidak mengambil kira dan mempercepatkan transformasi ini, saya rasa ketinggalanlah mereka. Kena terus gear 5 lah maksudnya. Gear 6. Seiring dengan transformasi dan ledakan teknologi itu sendiri. Masih agak terhad, jadi apa mungkin kata akhir daripada Datuk sendiri untuk mengajak semua masyarakat, sebab kita ada keupayaan persarana yang semakin membangun, peluang-peluang yang potensi yang cukup luas. Jadi sayang kalau kita ambil peluang ini untuk melangkah maju dalam dunia digital ini. Bagi saya, kita telah menyatakan bahawa banyak program-program yang telah dilaksanakan di bawah kerajaan, dan seperti yang saya nyatakan tadi, sebanyak 37 kementerian agensi yang telah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa peranan e-dagang ini akan dilaksanakan secara meluas di Malaysia, kerana ia memberi satu impak sosioekonomi yang besar kepada negara. Oleh itu, sebenarnya satu plan strategik hala tuju e-dagang kebangsaan telah pun digubal pada 2016 sehinggalah tahun 2020, di mana ia akan dilihat semula untuk kemajuannya yang akan datang, dan banyak manfaat yang telah dapat dilaksanakan sama ada di peringkat kerajaan sebagai satu dasar yang akan diterjemahkan sebagai satu strategi pelan tindakan sehingga manfaatnya diterima di peringkat swasta juga dan perniagaan. Oleh itu, penetration bagi saya kepada pasaran yang lebih luas, bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara dan serantau, adalah sangat penting. Dan dengan itu saya nak menyatakan bahawa di peringkat kementerian juga, bagi mewakili negara, kita mempunyai satu inisiatif yang besar di peringkat ASEAN, dan sekarang ini pada 8 Ogos ini merupakan Hari ASEAN, bersamaan dengan tarikh tersebut satu inisiatif di peringkat ASEAN dipanggil ASEAN Online Sale Day yang akan dipartisipasi ataupun diaktifkan bersama dengan 10 negara-negara ASEAN yang lain, yang mana 150 syarikat daripada semua ahli-ahli ASEAN termasuk Malaysia yang akan mengambil penyertaan untuk bersama menjual ataupun memasarkan produk dan perkhidmatan mereka ke negara ASEAN. Dan ini adalah satu yang penting kerana ASEAN merupakan satu pasaran yang besar, 600 juta penduduk, dan saya rasa inilah peluang yang mana semua syarikat-syarikat dan pihak yang berkepentingan di sini untuk mengambil kesempatan bagi memasarkan perkhidmatan dan produk mereka luar daripada pasaran tempatan sahaja. Dan bagi mereka yang berminat
untuk menyertai ASEAN Sale Online Sale Day ini, bolehlah pergi ke website ini www.aseanonlinesaleday.com bagi menempatkan kesempatan bagi mereka menyertai di dalam program atau platform ASEAN ini. Itu dia, moga ada lonjakan dan impak dalam industri ini, dan juga mungkin ia bukan hanya satu lagi keperluan tapi juga satu DNA, roh nyawa dan juga penentu survival sebuah organisasi. Terima kasih Datuk Luqman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Iskandar Mizal Mahmud, Pengarah Urusan Kumpulan Media Perkhidmatan Berhad yang berkongsi fikrah dan juga mungkin ideologi dalam usaha untuk menggerakkan e-dagang ke peringkat lebih tinggi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan sampai ke penghujung Emission untuk hari ini. Semoga apa yang kami kongsikan memberi impak untuk anda dan semoga ada paradigma baru dalam kehidupan untuk kejayaan. Esok kita akan berkongsi lebih banyak informasi yang menarik untuk anda. Terus bersama kami di Emission.